Hi and Assalamualaikum semua. Saya Farah, tapi dikenali dalam platform YouTube ni sebagai Farah. Saya merupakan alumni KMPH. Jadi saya kat sini nak buat video tentang Q&A yang soalan penting, crucial questions yang saya selalu dapat. Dan ada beberapa lagi soalan yang saya create sendiri sebab saya rasa ada benda yang korang tak tahu. Jadi saya nak terangkan tapi buat macam ada tanya soalan macam tu, okay? So bear with me sebab ada 35 questions. Saya akan try lah compact ni, okay? Nak try padatkan video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan pertama, apa perbezaan PST PDT yang terdahulu dengan yang sekarang? Jadi pada tahun 17-18, sebelum saya lah maksudnya, itu merupakan PDT yang terakhir. PST yang sebelum ni sama je, PDT yang dia berubah. Yang tahun 17-18, meaning masa 16-18, okay? 16-18 macam 16-17 untuk PST, 17-18 yang kedua PDT. So kiranya PDT sebelum ni 16-18 yang itu dia merupakan program 4 semester, dan keempat-empat sem dia carry mark di bawah. So CGPA dia akan counted lah semua 4-4 sem tu. Dan diorang punya syllabus berbeza. Dia punya sebiji macam PST, cuma dia macam bahagikan kepada 4 sem. Okay, PDT yang itu. PDT yang saya pula start tahun 2018/2019, maksudnya 18-20 lah. Okay, PDT saya ni dia merupakan 4 sem juga, tapi 2 sem pertama tu kita panggil sebagai foundation untuk ke PST. Jadi yang first masa PDT tu dia punya pemakahan dia 60% PB, 40% sahaja exam. Okay, pada masa tu PST pula PB 40% sahaja, dan exam dia carry banyak kat exam 60%. Jadi apa yang bezanya masa foundation nak ke PST tu, belajar cara berbeza. Memang topik sama macam PST, yang beza dia kan, dia belajar basic sangat, dia macam surface sahaja. Saya terangkan dalam video sebelum ni apa perbezaan PST and PDT. Yang itu video first, boleh check link kat sini. Yang kedua tu yang 2.0, yang version baru untuk batch Pro Max. Kat sini juga boleh klik, okay? Yang bezanya lagi satu, since PST PDT version COVID ni start tahun 19-20 tu kan dah start COVID kan. Okay, bila start COVID tu dia punya PDT sama je macam yang sekarang ni, cuma bezanya tak salah saya diorang tak gabungkan junior dengan senior masa diorang nak ke PST masa tu. Sekarang tak salah saya Pro Max gabung je kalau tak silap lah, saya pun tak ingat, saya tak tahu sangat, tapi masa saya gabung. So masa yang start COVID version ni, diorang punya PB berbeza sikit. PB untuk COVID je lah, sebab belajar online kan, nak expect apa sangat kan. So carry mark diorang PB, penilaian berterusan diorang adalah sebanyak 60%, sama macam PST. PST yang berubah sebenarnya PST dengan PDT sama, sorry guys, okay? PST yang berubah masa COVID, carry mark dia sama macam PDT, iaitu 60%. Exam diorang 40%, sama macam budak PDT. So PST dengan PDT sama je dia punya PB, exam dia pun sama je percentage. Okay, version 2021 ni dia macam tu juga. Sebab still lagi online kan, so korang punya PB 60%, exam 40%. Lepas tu saya tak tahu lah sama ada sekarang ni korang gabung ke tak dengan junior, sebab saya dah tak contact mana-mana junior saya. Okay, lepas tu ada perubahan dari segi budak account. Budak account dia kat mana kat sini Matrix dah buka kuota yang tak ambil admat boleh masuk, tapi khas untuk account je lah. Itu je lah beza dia. So kalau nak dengar lebih detail apa semua perbezaan, boleh pergi kat dalam video yang saya cakap tadi dekat sini, klik kat sini, okay? Yang kedua, PB tu apa dan merangkumi apa? PB tu adalah penilaian berterusan, carry mark, yang merangkumi 4 benda. Practical test, lab report, assignment, and test atau quiz. So practical test tu dia akan adakan waktu hujung-hujung sem,
sebelum exam lah yang pasti. So practical test tu basically macam dia test korang lah buat handle conduct eksperimen sorang-sorang atau by pairing, tengok atas subjek, and then dinilai oleh pensyarah sendiri atau berkemungkinan besar dinilai oleh pensyarah daripada kelas lain. Bergantunglah apa daripada matrix korang dan pada tahun tu dia buat macam mana. Macam saya dulu dua-dua pernah, dengan lecturer sendiri pernah, dengan lecturer kelas lain pun pernah. Okay. Lepas tu lab report buat on the spot. Kalau macam biologi tu kena hafal discussion siap-siap, sebab korang takkan cukup masa untuk belik pula time tu buku Campbell yang tebal tu nak check, tak. So korang kena hafal. So kat sana tu memang rushing lah. Korang kena bincang before tu dengan kawan. Saya ada buat video juga pasal tu, macam apa benda yang saya salah sebelum tu, apa benda. So boleh tengok dalam video ni juga. Okay. So sebanyak gila buat video pasal matrix. Okay. Yang keduanya lab report. Lab report tu lah yang saya cakap tadi. So semua tu merangkumi. Okay, test atau quiz. Test atau quiz ni dia ada lecturer. Test atau quiz tu dia masukkan dalam PB, ada tak. Dia macam ada certain tu dia macam just saja nak test. Ada tu memang betul-betul yang masuk. So korang boleh tanyalah sama ada masa lecturer tu buat macam, tanyalah quiz ni madam atau sir masuk tak dalam PB. Macam tu lah, tanyalah. So lastly assignment. Assignment ni semua college matrikulasi chapter yang sama, sebab dia macam mana orang cakap, kalau chapter tu masuk assignment, maksudnya waktu exam nanti dia cuma ada dekat objektif je kalau tak salah saya. Lepas tu kalau macam mat dia ada dekat kertas 2, tak ada dekat kertas 1, macam tu lah. Tapi tak dekat setiap assignment, setiap matrikulasi adalah berbeza, cuma chapter je sama. Okay. So berapa persen PP, berapa persen exam. Macam saya kata, untuk COVID version PSC dan PTT adalah sama. PB sebanyak 60%, lagi 10% je nak achieve A minus. So korang cuba capai 55% ke atas, and exam hanyalah sebanyak 40% sahaja. Okay. Yang soalan keempat, tapi yang pasal PB tadi, kemungkinan lah dia akan ubah balik kalau korang face to face. Mana dah tahu nanti bila dah face to face one day, mungkin PST dia akan jadi 40% balik je PB. So korang kena score gila-gila dekat exam balik. Macam tu lah. Soalan keempat, yayasan tu macam mana nak claim. Sebab dalam video sebelum saya pernah cakap kan pasal yayasan. Okay, kat sini saya cakap yayasan tu dia bukannya macam kalau harga 1,000 kita bayar yuran dapat 1,000, tak. Dia, dan setiap yayasan adalah berbeza-beza mengikut peruntukan negeri masing-masing, dan tak semua negeri provide yayasan. So macam saya Yayasan Pahang. So Yayasan Pahang provide RM500 untuk kali pertama masuk, macam level atas lepas sekolah lah, macam STPM, asasi, matrikulasi, macam tu, diploma, macam tu lah yang setaraf. Okay, yang tu dapat RM500. And then the second time dapat claim RM1,000 bila masuk degree. Tapi malangnya setiap tahun atau tengoklah negeri tu dia akan berbeza-beza ya terma dan syarat. Jadi masa zaman saya bila degree dah tak dapat claim, sebab dia kata boleh claim satu kali sahaja. So malang lah kat situ. Kawan saya sebelum ni dia kata boleh claim kali masa ke degree nantilah. Ada juga cakap yang batch lepas saya, dia kata degree ke asasi ke sama je, dia dah bagi 500, dia tak bagi 1,000 dah. So dia atas peruntukan yayasan masing-masing lah. Kalau macam mana nak claim tu, just google and baca je terma dan syarat dia. Okay, kat situ dia ada list lah, link kat mana kena tekan, apa prosedur kena baca je prosedur, lepas tu hantar je post je, lepas tu okay lah. Soalan kelima, semua dapat allowance ke dan berapa jumlah allowance sebulan? Semua orang dapat allowance setakat ni yang saya tahu, melainkan kalau korang kaya gila. And allowance adalah sebanyak RM250 sebulan. Dan dia tak tiap bulan masuk, tapi kadang-kadang macam dia akan masuk lambat, macam dia akan gabungkan bulan 4 dan bulan 5. Macam bulan 4 tu tak dapat tau, tapi tahu-tahu awal bulan 5 tu akan dapat sebanyak 500. Macam tu dia gabungkan terus. So siapa bulan 4 tu kena ikat perut sikit lah kalau banyak boros. Soalan ke-6, kalau tak habiskan program matrix ni kena bayar semula ke allowance? Ya, kena bayar semula allowance sebagai penalti. Kalau korang PDT selama 2 tahun, jadi kat situ kan kalau tak habis belajar, tiba-tiba korang masuk SPA ke JPA atau IPG, dan macam tiba-tiba korang dah belajar kat situ dalam 5 bulan. So 5 bulan korang dah receive allowance, so kena bayar balik 5 bulan tu. Tapi macam kalau lah bila korang PDT kan, tapi korang dah masuk PST, macam dah setahun lebih lah masuk, tiba-tiba korang nak keluar, so korang kena bayar selama mana yang korang receive amount allowance tu. Kalau korang
gagal je, macam tak nak teruskan sampai habis je. Okay, benda ni terjadi kalau korang habiskan pelajaran korang selama 1 tahun atau 2 tahun, tak apa. So tak diperlukan penalti, allowance tu percuma saja. Itu ya hanya untuk penalti kepada yang tak habis belajar je lah. So soalan ke-7, boleh duduk luar daripada kualitas kediaman ke? Tak boleh, walaupun rumah anda dekat. So yang ke-8, markah PDT mempengaruhi ke pointer masa PhD nanti? Tidak mempengaruhi, tapi markah untuk PDT tu pointer dia, dia macam nak cakap, ni kan foundation nak ke PhD. Jadi kalau korang bawah 2.5 ke atau 2.0 macam gagal lah untuk meneruskan pengajian, tu je lah beza dia. Dia tak akan efek untuk CGPA korang, sebab CGPA hanya dikira waktu PhD sahaja 2 sem. Tapi dekat transkrip dia akan tulis semua benda. Okay, nak tahu macam mana rupa transkrip tu apa, CJ tu apa, tengok video ni. Saya dah buat video kat sini penerangan semua. Okay, so soalan ke-9, betul ke 4 subjek masuk CGPA? Ya, betul. Hanya 4 subjek sahaja masuk CGPA. Macam saya aliran sains dan modul 1 yang sekarang dikenali sebagai sains hayat, saya mengambil subjek fizik, kimia, bio dan mat. So 4 sahaja yang akan ada exam, dan 4 subjek ini sahaja yang dinilai dalam CGPA ambil sebab dia ada exam. Macam subjek English, Koko, PAM, PAI, dia tak ada exam. Okay, dia tak ada exam, tapi dia macam ada kertas kerja lah, macam ada macam assignment lah, macam tu lah. Adalah nanti korang belajar. So adalah kena buat sikit-sikit tugasan, tapi dia just keluarkan grade sahaja kat transkrip. So macam saya kata, nak tahu rupa transkrip boleh tengok kat link ni. Okay, itu je lah 4 subjek dia masuk CGPA yang exam tu. So soalan ke-10, cara kira CGPA dan apa itu credit hour? So cara kira CGPA, dia macam ni tau, grade didaratkan credit hour. So kita panggil sebagai total grade point. So kalau ada 4 subjek, so kat situ ada 4, bahagikan dengan total credit hour. So macam dalam video sebelum ni kan, saya dah buat tau. Tapi yang itu khas untuk PhD sahaja, dia tak valid untuk universiti nanti. Sebab itu macam cara shortcut nak kira. Sebab matrix ni ada 4 subjek, dan keempat-empat subjek ni yang untuk sains lah yang saya tahu, semuanya 5 jam. So itulah saya boleh divide by macam tu je, macam shortcut punya cara lah. Kalau korang nak apply kat universiti tak boleh. Nanti saya insert gambar cara nak kira kalau korang tak nak tengok video dalam transkrip tu. Sebab dalam video transkrip yang saya cakap tadi tu kan, saya dah betulkan balik cara penyiraan, takut korang tak tahu kira. Okay, kalau kat universiti nanti korang fokuskan dekat subjek yang banyak credit hour. Okay, so soalan ke-11, matrikulasi ada berapa minggu belajar berbanding dengan degree? So matrikulasi ni tak silap saya ada 17 minggu belajar, manakala degree ni pula ada 14 sahaja minggu. So korang bayangkan degree dengan matrik ni lebih kurang je dia punya apa orang kata fast track dia. Fast track lah, 1 sem kan macam. So yang bezanya waktu dekat degree nanti korang belajar credit hour biasanya lah, ada yang 15 jam, ada 16 jam, ada 17 jam, ada 18 jam, ada 20, paling maksimum 24 jam lah boleh ambil credit hour paling tinggi. So macam kat matrikulasi ni korang ada 4 subjek utama yang masuk CGPA, dan credit hour untuk setiap subjek 5 jam. So ada 20 jam lah total credit hour. Macam kat universiti nanti lebih kurang macam tu lah, 18, 20, macam tu je lah. So paling banyak 24 lah. Dan degree 14 je, 14 minggu je korang belajar. Lepas tu macam ada 1 minggu je korang cuti. Lepas tu ada study week, lepas tu exam. Kalau macam matrix ni ada 17 minggu sahaja belajar. Dia tak termasuk cuti tau. Cuti kira lain pula. Mungkin ada cuti yang korang ada nanti waktu raya ke apa. Lepas tu nanti korang akan ada study week juga. Lepas tu baru exam. Tapi degree tak. Degree 14 minggu. Macam sekejap lah degree ni. Okay, tapi cuti budak degree lama, 2 bulan. Kadang ada sebulan lebih. Okay, soalan ke-12, boleh pilih modul atau telah ditetapkan? Kalau ditetapkan berdasar apa? Tidak boleh pilih modul, melainkan kalau korang nak tukar. Okay, macam ni, dia ditetapkan pada mula-mula korang masuk tu. Macam korang daftar, lepas tu nanti dapatlah macam notification lah lepas minggu korang orientasi. Lepas tu dia cakap lah, okay, anda telah ditetapkan dalam modul berapa. Lepas tu macam, oh saya tak berkenal dengan modul ni, saya nak tukar lah. So bolehlah apply surat melalui HEP. So nanti pengarah rasanya yang ataupun lecturer yang uruskan. I tak tahu sebenarnya, sebab dulu pernah niat nak tukar modul tau, daripada modul 1 ke modul 2, sains hayat kepada sains fizikal. Tapi saya tengok ramai sangat beratur kat HEP tu masa bulan puasa, dan tak ada lah. Macam tu lah. So saya teruskan dengan modul 1. Okay,
So berdasarkan apa ditetapkan ini adalah berdasarkan masa SPM lah. So macam kalau macam okay, saya explain dulu Allah Akbar. So saya terangkan dulu macam matrix ni macam mana dia agihkan PhD dan PDT ni mengikut logik saya lah. Dia agihkan PhD dan PDT ni macam ni. Siapa yang ada D automatik kena dapat PDT. Lepas tu siapa tak ada D boleh pergi ke PhD, merit dia tinggi kan. So kalau ada D walaupun English sahaja, anda akan dimasukkan dalam PDT. Siapa pernah tengok dalam video tips tu kat sini saya insert. Okay, nama dia Alia. Alia ni perform gila tau masa SPM. And Matrix pun dia perform. Dan sekarang kat UM dia SPM dia satu je D, iaitu AdMed. Dan kawan saya lagi seorang, tak sebenarnya ramai ni, even roommate saya pun ada yang perform gila masa SPM. Tapi disebabkan satu subjek dia D, English, dia kena masuk PDT. Macam tu lah. So saya fikir logik saya, siapa PDT ni dia ada satu D, siapa PhD tak ada langsung D. Macam tu je saya fikir. Dia berbeza dengan account, dengan banding account lain tepi sikit. Macam tu lah. Sebab account ni dia tak valid sangat untuk sains. Saya nak cerita sebab saya budak sains, so tak reti sangat. Lagi satu, account ni dia tak ada PDT, dia memang ada spesifik PhD sahaja. 1 tahun je account. So saya tak nak cerita sangat lebih pasal account ni. So untuk modul pula, saya rasa lah dia ditetapkan mengikut merit markah masa SPM. So macam total kan, macam subjek penting lah, macam fizik, kimia, bio, mat, apa yang korang ambil tu. Macam mat dengan kimia tu semua modul akan ada kan dalam tu. So mungkin lah dia akan bandingkan korang punya fizik, bio dengan komputer, sains komputer. Untuk aliran sains lah cerita ni. So macam kalau lah among these three kan, kalau korang tak ambil sains komputer, korang ambil fizik dengan bio, dua-dua perform, so dapat modul 1. Kalau fizik tak perform, dia masuk modul 3. Kalau bio perform tapi fizik dia tak perform, dia masuk modul 3. Macam tu. Faham tak? Itu je lah nak cakap. Okay. Kenapa saya dapat D? Soalan ke-13 tapi saya dapat je PhD program 1 tahun. Okay, macam ni saya cakap. Budak yang komen ni, dia ni baru masuk Matrix. Dan bila saya tanya dia tak reply balik. So saya syak lah. Dia ni dapat D tapi dia dapat PhD. Dia ni budak account. Itu je saya syak. Sebab dia tak reply. So saya macam agak-agak je lah. Sebab apa? Sebab kalau dia dapat D tapi dia dapat PhD, kemungkinan besar dia ada kabel. Tak tahulah kan, kalau rezeki nasib lah. Tapi mostly kalau jarang lah. Biasanya memang ada satu jadi dapat PDT. PhD ni yang dikata program 1 tahun, saya syak dia budak account. So itu dia dapat PhD. Tu je lah kenapa saya dapat D tapi saya dapat PhD. Macam tu lah. Dia budak account lah kiranya. Sebab saya terangkan tu sebab melalui aliran saya sains. Soalan ke-14, boleh ke saya tukar modul 1 tapi dulu SPM saya tak ambil biologi? Okey, awak kenapa, bagi tahu saya kenapa awak tak ambil biologi selama 2 tahun ni. Awak tak ambil basic langsung form 4 dan form 5, tiba-tiba kat matrix awak nak ambil biologi. Tak fikir ke? Macam tu lah. Dia berbeza dengan sains komputer. Kalau korang tak ambil, bila kat matrix nanti korang still lagi boleh perform. Sebab kalau korang fikir logik lah, kenapa lecturer senang-senang dia nak boleh pergi ke budak modul 2 dengan modul 3 ni daripada modul 1 kan. Macam dia nak campak, nak tukar-tukar, boleh pergi. Sebab sains komputer ni dia tak macam sekiller macam subjek biologi. Biologi ada 2 paper tau. Sains komputer tu ada 1 paper je. So korang fikir kat situ. Lepas tu saya nak cakap, korang dah tak ada basic 2 tahun biologi. Lepas tu nak minta matrix, modul yang macam ada yang biologi sama ada modul 1 dan modul 3 dia nak. Tapi yang apa orang kata, gila lah orang cakap. Dan bila kat degree nanti korang nak mohon pointer kan, kalau tak perform dah jatuh satu hal. Kedua, course apa yang korang nak sampai memerlukan subjek biologi tu. And kalau course yang dia nak waktu degree tu nak biologi, waktu SPM mesti dia refer punya, tahu tak? So fikir logik lah. Kalau korang nak doktor atau nurse, nurse rasanya perlu kot biologi. Saya pernah tak ingat, kena tengok balik UP paket. So tiba-tiba bila korang nak mohon balik, macam kenapa orang tu mesti check SPM, kenapa dia tak ambil? Tapi macam ada complicated sikit lah. So saya macam tak tahu valid ke tak soalan ni. Macam untuk orang kata apa ni, nak tukar, bagi saya better awak stay dengan apa yang awak dapat lah, pendapat saya. Tapi macam kawan saya ada juga macam SPM kan, dia ambil fizik, kimia, bio, math semua tu, cuma dia tak ambil sains komputer. Tapi bila dia masuk matrix, dia dapat modul 2 tau, budak PDT dia ni. Lepas tu dia pun mohon lah apply surat untuk buat permohonan ke modul 1. Dia dapat tukar tau.
Sebab dia kata dia tak nak apa orang kata, tak nak ambil sains komputer sebab dia takut tak boleh carry. Turns out bila kat degree dia dapat subjek yang more kepada modul 2. Macam dia dapat fizik sebenarnya, dia dapat course fizik. Lepas tu dia apa ni, fizik. Bila kat degree diorang belajar sains komputer juga tau. So macam rugilah bila kat matrik dia tak belajar hari tu. So macam kadang-kadang ni kan ada benda kita patut terima je apa kita dapat. Sebab mana tahu sebenarnya plan tu Allah dah tetapkan macam lagi future lagi baik lah. Tapi kawan saya tu, saya tak cakap dia tak baik, tapi macam adalah hikmah. Dia jumpa kita orang kat modul 1 ni, saya bertemu dia, berkawan. So sebenarnya perancangan Allah tu adalah terbaik gitu. Tiba Islamik pula. So soalan ke-15, kalau tak ambil sains komputer boleh ke masuk modul 2 sains fizikal atau modul 3 sains komputer? Boleh, macam kawan saya tu kata tadi. Okay, so korang buatlah surat permohonan kalau korang rasa tak boleh nak carry subjek tu. Tapi sama ada diluluskan atau tak, saya tak boleh jamin. Sebab tu bergantung kepada HAP lah, HAP coach masing-masing. Soalan ke-16, tapi orang kata kan kalau reason nak reason macam nak tips lah, macam nak tukar. Awak cakap lah macam orang tak boleh dan macam nangis hari-hari, saya tak boleh bawa subjeknya. Itu tip lah. Okay, so insyaAllah lah dia bagi. Okay, soalan ke-16, boleh ke nak repeat paper exam matrikulasi? Setahu saya matrikulasi enggak ada repeat exam, tapi dia ada repeat ni. Macam saya pilih dulu. Ada seorang ni, dia non-Muslim. Dia Muslim tapi dia non-bumi. Maksudnya dia Indian lah, dia India Muslim. Okay, dia ni perempuan. Dia ni duduk kat blok saya dan bilik dia dekat dengan saya masa saya PDT dulu. And kebetulan dia ni budak MGS. Siapa tahu budak Kuantan tahu lah MGS. So macam kawan saya dulu kan, sekolah rendah lah, dia sekolah MGS, Methodist Girls Schools. Okay, kawan saya, roommate saya ni budak MGS juga. Dia kenal lah sini ni. Tanyalah kenapa still kat sini. Sebab dia pelik juga, sebab dia India. Kalau India dia tak dapat tau PDT. Sebab budak PST semua ada India dengan Chinese. Budak PDT tak akan ada jumpa tau. Korang tak akan jumpa budak PDT ada Cina dengan India. Dia cuma PST je, budak-budak bijak kan gitu. Okay, so kawan saya, roommate saya ni tanyalah budak perempuan tu, senior dia kan, masa zaman sekolah rendah. Dia tanyalah kenapa dapat, kenapa ada lagi kat sini. Dia kata dia repeat balik. Tapi bukan repeat exam, dia macam repeat keseluruhan sem. Macam dia dah habis dah, dia dah habiskan dah. Macam dia bukan PDT, tapi dia PST, tapi dia repeat balik. Macam dia nak lagi, sebab reason dia nak score pointer dia, sebab dia nak course something. Macam itulah. So kat sini tak ada paper exam, tak boleh repeat. Enggak ada repeat. Dia beza dengan budak STPM boleh repeat. Okay, repeat paper boleh repeat. So diploma tak pasti, tapi matrik memang tak ada repeat. Okay guys, kalau korang yang macam penangguhan belajar tu, adalah kes macam ada kes masalah depression ke apa ke, sakit ke, jantung ke, operation ke, dia ada penangguhan SEM. So dia akan masuk SEM akan datang lah. Macam dia akan start balik pada SEM 1 macam tu. Okay, tahun baru ada start maksudnya. Kalau macam untuk repeat tu pula, itu dia macam buat permohonan baru balik lah, ibaratnya start balik from the beginning. Okay, soalan ke-17, exam berapa paper untuk subjek tu dan berapa lama exam? Oh okay, exam berapa paper? Exam berapa paper? Satu subjek untuk saya, fizik, kimia, bio, mat, 4 subjek tu 2 paper. Dia ada kecuali mat lah, mat 2 paper, tapi dia paper 1 dan paper 2. Kalau subjek yang lain yang saya sebut tadi tu, dia paper 1 tu dia ada objektif. Ada objektif. Paper sabar. sorry. Okay, 4 subjek. Mat tu dia ada 2 paper, paper 1 dan paper 2. Dua-dua tak ada objektif. Korang tulis je macam admat masa SPM dulu. Okay, fizik, kimia, bio. Ada semua tulis-tulis lah. Semua tulis-tulis dia ada paper 1. Ya ke paper 1 kita panggil, tak tahu. Tapi paper, ada 2 paper lah. Satu tu objektif, lagi satu tu khas untuk subjektif. Pagi exam adalah subjektif dan petang adalah objektif. Dan bio ada essay. Lepas tu tapi turns out masa saya masuk PST, bio tiba-tiba buat perubahan, mengejut, tak ada essay langsung, ada subjektif je. So selepas bawah saya tu, saya tak tahu diorang exam hari tu macam mana, ada essay ke tak ada essay. Dan masa saya dulu kan, lecturer semua terkejut macam tak ada essay, macam tu lah. Terkejut lah. So berapa lama exam? Selama seminggu sahaja. So untuk budak sains komputer
dia ada satu paper sahaja. Budak akaun jangan tanya, saya tak tahu, saya tak nak pala tahu. Okey, soalan ke-18. Pelajar matrikulasi bila masuk ke alam ijazah boleh kat SEM ke? Tak boleh sayang. Sebab matrix ni dah fast track. Budak diploma sahaja yang ada kat SEM. Tapi kat SEM tu hanya valid untuk pelajar diploma yang daripada universiti yang sama. Bila masuk degree tu dia masuk universiti yang sama. So dia boleh kat SEM. Macam kawan saya lah, dia lepas habis diploma, dia bila dia masuk degree kan, dia habis diploma sampai habis saya tau. Tapi sekarang dia dah kat SEM 3 dah. Saya baru habis SEM 2. Dia kat SEM 3 masa masuk tu So dia boleh kat SEM lah. And pointer pun kena mantap lah. Jadi saya tak tahu sangat lah. Tapi adalah khas-khas tu untuk dak diploma. Saya nak cerita diploma. So matrix enggak ada ya kat SEM. Soalan ke-19. Keputusan SPM ni penting lagi tak masa nak mohon ijazah degree? Tersangatlah penting. Okay, sebab macam saya kata, boleh check UPU Pocket. Nanti saya buat video cara nak guna UPU Pocket. Siapa yang masih tak tahu cara nak guna. And dia penting sebab dia macam akan ada macam tau. Dia macam keluar nanti korang apply untuk degree kan, kalau UPU Pocket tu. Okay, course ni memerlukan subjek sekian-sekian-sekian. Subjek ni A, B, C dan atau subjek ni ni. Lepas tu itu peringkat SPM. Lepas tu dan peringkat matrikulasi / asasi. Allah macam dulu / diploma kena setara tak ingat lah. Lepas tu dia nak pointer berapa pula ataupun grade berapa macam tu lah untuk subjek tu. Nanti saya ajar. So penting lah SPM ni. Siapa rasa macam dia nak course median tapi dia tak perform masa SPM, boleh repeat. Okay, repeat SPM lah. Soalan ke-20. Memang wajib repeat SPM ke? Boleh tak kalau saya tak nak repeat SPM dah? Terserah. Dia tak wajib pun. Ni khas untuk orang macam rasa dia rasa dia nak betulkan masa depan dia, nak ada masa depan yang cerah, dia nak hidup berkualiti. Macam I made a mistake before and saya nak betulkan. So go ahead, boleh repeat SPM, boleh apply. Tengoklah bila biasa budak PDT lah apply. And mostly kawan saya, even roommate saya pun yang saya cakap tadi tu, sekarang dia belajar dekat USM. Pointer dia masa matrix 3.8 ke atas. Tapi dia repeat SPM juga sebab masa dia repeat SPM sebab SPM English dia dapat D. So qualification untuk masuk ke degree, semua universiti, kebanyakan lah boleh saya cakap, kalau korang nak selamat korang repeat je lah. Kebanyakan universiti memerlukan subjek English adalah sebanyak kredit, iaitu C. Okay, so kalau korang rasa macam tak apalah saya tak nak universiti ni, tak payahlah repeat, korang jangan yakin sangat tau. Sebab boleh jadi UPU korang tak diterima macam mana, nanti tak kesusah. So kita buat backup plan, just repeat je benda yang macam benda penting. Macam siapa subjek English dia tu, English most probably, sebab English bila kat universiti korang belajar dah belajar nak English. So korang kena kredit. Walaupun korang memang ada sijil muat, tapi tak silap saya memang dia nak juga tengok SPM. So kalau korang rasa confident, go ahead lah dengan result English dapat D tu. Kalau rasa takut, pergi repeat dan betulkan dapat kredit. So macam kalau nak jadi medical ke apa kan, macam subjek-subjek bio dia C, dia nak naikkan sikit, nak push sikit. So repeat je, okay. Lepas tu tolong check ya nak daftar tu bila. Kalau tak tahu tanya dia cikgu sekolah ataupun lecturer matrix bila patut saya repeat. Seeloknya waktu PDT lah, sebab dia takkan clash. Lepas tu nak repeat sekarang agak susah sebab musim COVID. Dan saya tak tahu bila SPM ni jadual kan berubah-ubah kan. Saya takut bila korang repeat SPM tu, jadual tu sama dengan waktu exam matrix. Jadi kat situ satu hal lah. So korang tinggalkan di SPM, pentingkan matrikulasi lagi, okay. Soalan ke-21. Jauh lagi ni perjalanan kita nak ke soalan ke-35. Kalau saya nak repeat SPM, macam mana tu caranya? Awak pergi je kat website atau pergi tanya lecturer, counselling semua. Okay, counselling matrikulasi boleh pergi. Tanya cikgu sekolah awak balik. Daftar lokasi kat mana apa semua, tarikh exam. Jangan pilih jauh-jauh lah. Kalau pilih, pergi penempatan kat kawasan rumah korang. Sebab sekarang ODL, so mungkin belajar kat rumah je. Kalau belajar kat matrix, korang apply lah tempat untuk repeat tu kat kawasan tu. Saya pun tak berani nak cakap sebab tadi kan tiba-tiba SPM lambat. Lepas tu korang dah ada kat rumah, lepas tu kena datang balik. So susah sikit lah. Okay, soalan ke-22. Ada kes tak budak matrix tak dapat UPU? Ada classmate sahaja sendiri, walaupun pointer dia adalah 3.5. Itu dari segi susunan lah. Dia ada benda yang tak betul agaknya. Susunan tu yang kata penting susunan UPU ni. Dan lagi satu saya nak cakap,
apa ni, orang kata rezeki lah, rezeki Allah tu dah tetapkan kenapa dia perlu buat permohonan semula. Macam dia buat rayuan je, tapi dia still lagi masuk serentak dengan budak-budak lain, cuma dia tak dapat masuk UPU, so dia buat rayuan. Okay, soalan, ada lagi satu soalan saya nak cakap dan saya lupa nak create, tapi saya baru teringat. Okay, ada orang cakap kan Matrix ni banyak lelong ke? So kes lelong tu sebenarnya macam mau kepada orang kata apa ni, mitos. Dia, tapi sebenarnya ada rasanya ke tak ada. Dia macam ni tau, lelong tu dia macam nak bila permohonan UPU dia tak dapat, lepas tu dia rayuan, dia still lagi tak dapat. Itulah nanti dapat lelong macam ada kos yang main dapat je. Tapi jarang sangat berlaku macam tu lah. Even kawan saya yang 3.5 tu dia bukan lelong tau, dia dapat kos apa ni nak, cuma dia buat permohonan rayuan. Kes lelong ni saya rasa kat KMPH saya tak tahulah. Hari tu sekejap, mana ada yang saya cerita tu 3 orang budak saya tak ingat. Itu saya tak ingat tu kes lelong ke tak, tapi dia 3 orang je kes yang tak dapat. Dia tidak dapat menempatkan diri dia ke IPTA atau IPTS. IPTA lah, senang awam. So itu yang kes lelong kot. Dia macam tak dapat lah apa yang dia nak, kos tu, walaupun even dah rayuan. Macam tu lah. Okay, so jangan takut sangat dengan Matrix ni, okay. Even kawan saya yang 2.8 something pun dapat. Tapi please jangan bawah 3, please atas 3, okay. Senang sikit lah nanti korang nak apply apa-apa. Kalau lagi bagus 3.5. Universiti pun boleh demand sikit lah korang nak minta universiti mana yang korang minat. Okay, Alhamdulillah. Soalan ke-23, adakah universiti tak terima pelajar Matrix? Ada. Terkejut bukan? Okay, universiti yang tidak menerima pelajar matrikulasi adalah Universiti, cuba teka, Universiti Islam Antarabangsa, UIA. Teng teng. Okay, macam ni. UIA ni dia baru buka penempatan untuk pelajar matrikulasi masuk ke UIA pada, tak silap saya lah, 17-18, batch 17-18 kalau tak silap saya, tak silap saya. Okay, saya dah nyanyuk dah ni, saya dah alumni berapa tahun dah ni. So macam mana saya tahu? Of course lah, saya teliti, sir, tolong puji saya dengar tau sir bercerita kat dewan tu, fokus macam tu. And masa pergi Carnival Kerjaya, saya cakap lah UIA baru datang kat Matrix lah, nak ambil budak Matrix pun tak nak ambil, macam tu lah saya cakap. Okay, so UIA dia tak ambil budak matrikulasi, tapi start tahun 17-18 dia baru ambil. Tapi dia hanya ambil untuk nursing sahaja. So tak payah berangan lah korang nak ambil kos-kos lain. Tapi saya ada buka 3 kos sahaja kot kat UIA. Tapi nak cakap kos yang best-best saja lah, best-best saja lah. Macam korang nak medik ke, so tak dapat lah. Dia utamakan orang kata apa, budak dia. Sebab itulah saya kata asasi dia semua ada kelebihan masing-masing. Diploma boleh kat SEM, lepas tu Matrix dapat allowance. Kalau asasi dia macam kuota dia kat universiti dia tu, InsyaAllah lah dia dulu didahulukan berbandingan Matrix atau budak STPM. So itulah ada macam orang kata apa, Matrix ni bukan tak dapat je, cuma macam UIA tu dia demand sikit lah, dia utamakan budak-budak dia dulu. So macam universiti lain, universiti lain pun dia kota dia utamakan kepada pelajar-pelajar dia dulu. So itulah kita bersaing kan, orang cakap. So tapi don't worry, setakat kawan-kawan saya semua dapat universiti, okay, jangan risau, okay. Matrix bukan jalan belakang. Saya geram betul dia ada orang cakap kita jalan belakang. Panas jap. Ingat Matrix tak setaraf ke? Shit, tiba. Tapi Matrix ni boleh belajar kat luar negara juga, okay. Tapi itu pun under matrikulasi. Tapi STPM tak diperlekehkan, okay, kat sini. STPM lagilah dia Cambridge pun apa orang kata clarified sijil dia, macam tu lah. Okay, soalan ke-24, kenapa result SEM 1 Matrix ni sangat penting? Ya, sangat penting. Sebab saya pernah cakap dalam video transkrip tu kan, video yang saya tunjuk dalam transkrip tu. Lepas ada orang komen lagi kat section video lain. Mungkin ada kawan-kawan yang bercerita, tahu tak cerita ni kan. Okay, betul. Kenapa result SEM 1 Matrix ni sangat penting adalah kerana pertama, tertakluk
kepada pelajar yang ingin memohon interview gitu. Okay, so macam macam ni tau. Nanti saya akan buat video satu detail khas untuk permohonan UPU. Tapi basically macam ni lah. Permohonan UPU ni dia buka fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 tu korang masa tu hanya dapat result SEM 1 saja. Masa tu tak ada lagi result SEM 2, ataupun korang masa tu tak jawab exam lagi. Saya dah tak ingat. Tapi masa fasa 1 dibuka, memang kita ada pada kita hanya result SEM 1 saja. Jadi bila nak apply, nak susun benda tu kan, nak susun tu, course tu hanya keluar berkait ikut grade pointer korang lah. Kalau tiba-tiba korang dapat 2.5, nak course tu 3 point ke atas, 3.5 dah macam mana? Tak boleh lah. So terutamanya untuk interview lah. Sebab interview ni 1 hingga 4 yang penting. Dan bila fasa 2 dibuka, masa tu result dah dapat purata lah, SEM 1 dan SEM 2. Dah dapat CGPA dah dapat. Okay, pada masa tersebut, fasa 2 ni boleh ubah balik ranking 1 hingga berapa 17 14 ke 7, tak ingat dah. Okay, boleh ubah ranking. Kecuali ranking untuk interview tak dapat diubah, dia akan bekukan. Sebab interview ni dia dah ambil senarai nama kot agaknya. So dah tak boleh ubah bahagian interview. Jadi penting lah kat situ untuk orang nak interview, dia nak score kan. Sebab kalau korang tiba-tiba korang nak kosmedik tapi pointer korang tak lepas, tapi bila korang dah purata kan, tiba-tiba lah macam katakan 3.3 dapat SEM 1, tiba-tiba SEM 2 dapat 4 flat, lepas tu purata mungkin dah 3.7 kot, 3.6, aku tak tahu, malas tak kira ni. Okay, katakanlah dah lepas. Tapi bila masa fasa 1 buka, dia tak lepas sebab pointer dia rendah. Bila fasa 2 dia buka purata, baru dia lepas. Tapi dah lepas dah peluang tu untuk dia apply interview, sebab interview dah tutup masa tu, faham tak? Melainkan kalau korang tak nak minta yang interview lah. So macam kalau tak minta interview, macam hari tu macam fasa 1 tak lepas tau nak apply, tiba-tiba fasa 2 apply sebab CGPA korang lepas, so apply lah balik, tukar je. Itu je lah. So most probably SEM 1 punya result ni penting hanya untuk interview sahaja. Okay, soalan 25. Betul ke lepasan matrikulasi boleh belajar dekat luar negara? Free je? Saya ada senior tau, nama dia Kak Fatin Farisha. Dia best sebelum saya. Ada senior dia PhD and dia belajar kat luar negara under matrikulasi. Dia ambil physics, tapi dia macam ni tau, even pensyarah saya dekat matrikulasi pun ada yang lepas grad daripada luar negara tu, dia masuk, dibawa ke college matrikulasi jadi tenaga pengajar lah. Dia macam ni. Budak matrix nak pergi ke luar negara boleh, tapi under matrikulasi lah, KPM saya tak tahu. Okay, dia ditaja lah, tapi result kena perform lah. Sekurang-kurangnya tak selesai 5A rasanya. Lepas tu dia akan hanya ambil 30 orang sahaja, 30 orang je. The lucky person gitu, okay, akan pergi ke luar negara, dapat tajaan, okay, tapi balik takkan kau free ditaja, kau tak ada apa-apa nak bagi dekat KPM tu balik kan. So kau jadi tenaga pengajar, pensyarah lah. Tapi pensyarah saya sendiri cakap lah kan, dia belajar kat luar negara under, sebab dia dulu budak matrix jugalah. Lepas tu dia cerita lah, ni lecturer fizik saya tau. Saya tak nak cakap nama dia, tapi dia cantik, Miss Okay, kalau siapa kenal dekat Matrix, KMPH dia kenal lah kot. Macam cantik gitu, Miss Fizik lah. Saya cakap panggil Miss Fizik lah, senang. So Miss saya ni dia cerita lah, dia belajar kat luar negara. Lepas tu kan, dia dah grad, dia kata dia tak terus dapat belajar, dia tak terus dapat jadi pensyarah. Dia kata dalam 2 tahun kot, dia kerja biasa, dia kerja macam kat Pak Aston, macam tempat-tempat biasa je. Sebab dia bukannya macam auto dapat, macam tak macam lepas je, oh kau dapat posting terus, tak lah. Tapi korang kena mohon pula untuk dapat kerja kat situ. So macam nanti akan dipanggil lah, ikut rezeki masing-masing. Kalau awal-awal, kalau lambat-lambat, macam tu lah. So itulah kelebihan kat sana. Nanti korang dapat jadi pensyarah, tapi untuk dapat posting terus tu tak menjamin lah. Tapi at least korang dapat belajar free. Belajar pula free kat luar negara, ambil pengalaman, tak keseronok benda tu kan. Dan yang bertuah saja 30 orang. Nanti kan dekat bawah description saya akan insert 2 video daripada YouTuber lain. Dia cerita pasal apa, belajar luar negara ni lah.
saya ada je kawan yang dapat benda ni, tapi saya malas lah nak susah-susahkan dia nak suruh buat video. So saya tak nak lah. Dah sedia ada YouTuber lain, saya recommendkan je video yang sedia ada tu. Okay, sebab senior saya pun ada, kawan saya punya roommate pun ada, lecturer saya pun ada pernah cerita. And lagi satu lecturer ni, lecturer Mac, dia tak ajar saya, tapi saya tahulah dia ni daripada cerita orang lah, dia ni lecturer PDT. So sistem 4 semester dia orang masa dulu lain, beza tau. Dia orang belajar sebiji macam PhD, cuma dia bezakan bahagi kepada 4 semester, dan 4 semester tu CGPA dia bawa. And dia dapat belajar luar negara, dan balik tu dia dapat jadi pensyarah lah. Okay, cool kan belajar dekat Matrix ni, dapat belajar luar negara, tapi limit tu 30% only. Okay, soalan ke-26, modul apa boleh sambung medik? Modul 1 dan modul 3, as long as subjek kimia dan bio yang korang kena ambil. Modul 1 dan 3, maksudnya kalau korang ni budak Promax panggil sebagai sains hayat dan sains komputer. Soalan ke-27, MUAT boleh ambil masa PDT ke, dan MUAT biasanya start bila? Saya tak tahulah boleh ambil ke tak, tapi tak ada lagi budak PDT ambil MUAT. Dan sijil MUAT boleh bertahan expired dia ni lah 5 tahun, dan 5 tahun je boleh guna. So korang nak buat awal-awal kenapa? Tak payahlah, ikut je step by step. Biasanya start bila MUAT? Okay, MUAT ni biasanya dia ada fasa tau. Bukan fasa, dia ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Macam saya tak ingat sangat. Tapi Matrix lah dah tetapkan sesi berapa. Tapi kalau ODL ni, saya tak tahu macam mana korang daftar. Sebab most probably korang kat rumah, dan korang tak kat college. Kalau kat college, situasi saya dulu, kita just beli je nombor PIN online, bayar BSN apa semua kan. Lepas tu dah beli tu, lepas tu bagilah nombor PIN ke apa semua macam tu, lecturer tolong daftarkan. Lepas tu nanti korang ambil test MUAT tu dekat Matrix sendiri je. Dan shocknya Matrix ni, sebab group yang korang akan buat tu macam speaking, korang kawan-kawan ke kelas korang je sebenarnya, tapi tak boleh pilih lah. Cuma lecturer dah tetapkan list nama, tapi korang kenal orang tu. Dia berbeza lah, macam budak asasi ke budak diploma, dia random tau tak. Nanti tiba-tiba korang tak kenal stranger ke, macam orang daripada pusat luar ke, macam tu lah. Tapi kalau zaman korang ni kan, korang mungkin akan daftar kat kawasan perumahan korang, lepas tu korang akan jumpa stranger lah bercakap. So tak boleh nak bincang lah. Macam kita orang dulu masa Matrix, saya seminggu ke 2 minggu straight tau. 2 minggu kot. Sebab tiap kali kelas English kita orang akan practice. Lepas tu setiap macam minggu pula, Sabtu Ahad tu kita orang akan practice lagi dekat BT booking untuk acah-acah lah, jadi speaking test dengan kawan-kawan kan, 4 orang yang macam tu kan. Dia ada candidates 1 to 4 tu kan. Okay, so tak payahlah awak nak ambil waktu PhD, ambil je waktu PhD nanti. Soalan ke-28, ada graduation day ke Matrix ni? Enggak ada. Matrix ni 1 tahun je. Nak expect apa grad weh. Kalau degree tu yelah 4 tahun, 5 tahun, feeling-feeling lah juga nak belajar kan. So Matrix tak ada graduation day. Matrikulasi, soalan ke-29, matrikulasi ada anugerah dekan tak? Tak ada. Tapi dia cuma Matrix ni tak ada tau dekan-dekan. Dekan-dekan ni tertakluk waktu degree nantilah. Dia tengok atas universiti masing-masing ada degree universiti ni 3.5, ada ni 3.6, 3.7 something, 3.8 something, baru dapat anugerah dekan. Tapi matrikulasi ni tak ada dekan langsung. Even korang 3.5 ke atas tak ada ni cakap saya dekan tak ada. Matrikulasi ni cuma ada reward hanya kepada budak 4 flat sahaja. Ada majlis dan nanti nama korang disebut lah. Lepas ada gambar korang, lepas naik pentas, terima award. Senyum-senyum dapat 4 flat. Itu pun masa SEM 1 je tau. SEM 2 nanti kalau korang dapat 4 flat pun korang dekat rumah dah tak dapat lah majlis tu. So sekolah siapa teringin nak naik pentas kan. Sekolah waktu SEM 1 dapat 4 flat. Soalan ke-30, belajar dalam BM atau BI waktu exam nanti ada 2 bahasa ke? Belajar dalam BI, tapi macam buku semua dalam BI, modul semua dalam BI, exercise semua dalam BI. Belajar dekat masa lecturer terangkan tu pun campur lah. Kalau tak adalah macam fully, tapi ada campur rojak-rojak sikit. Tapi tak more sangat lah BM tu. Tak ada nak tanya, can I go to the toilet please? Tak ada. So macam, madam what is this? No, tak ada. Biasa je kau cakap je dalam bahasa Melayu. Nanti lecturer tu terangkan lah. Tapi semua mengajar tu dia ada dalam bahasa Inggeris lah. Tak adalah korang panggil pecutan. Tak ada. Dia panggil lah acceleration, velocity. Tak ada dia panggil velocity apa nama Melayu? Halaju. Tak ada. Dia semua English lah. Okay.
Cuma bila penerangan tu adalah sikit-sikit bahasa Melayu sebab nak bagi korang faham. Tapi terms yang digunakan mostly dalam English sebab dia refer kepada buku kan. Nak lagi bagi bio kan. So nanti dalam exam ada 2 bahasa ke? Tak ada. So semua dalam English. Waktu kat universiti nanti pun tak payahlah expect ada bahasa Melayu. So, tak ada 2 bahasa pun, semua dalam bahasa Inggeris. Kecuali UKM. UKM tu tak pasti sebab dia Universiti Kebangsaan Malaysia kan. 31, soalan 31. PAM dengan PAI tu belajar apa? PAM tu macam macam mana? Dia pengajian am lah. Dia ada buat macam kertas untuk orang interview. Apa orang panggil? Sekejap. Okay, PAM tu dia akan adalah macam belajar buat surat iringan, surat sokongan, resume. Lepas tu nanti korang akan waktu kelas lah nanti kan, waktu minggu awal-awal dan minggu kedua, minggu ketiga tu korang dah kena interview dengan lecturer dah tau. Dia macam betul-betul macam interview lah. Korang cakap-cakap lah, nanti kena speaking apa semua kan. Resume pun kena buat. Lepas tu surat iringan, surat sokongan semua tu. Lepas tu korang belajar pasal macam kerajaan agung. Saya dah tak ingat sangat lah. Tapi basically dia macam dekat universiti ada subjek ni tau, pengajian am ni. Tapi nama dia lain. Apa nama dia? Sekejap. Tak apalah, tak payahlah cerita malas. Okay, PAI pula belajar pasal agama je. So basically dua-dua ni belajar, dia tak ada exam. Dan dia tak adalah macam korang belajar dengan buku teks beria, tak ada pun. Dia macam fun-fun gitu, relax-relax. Dan kepada pelajar moral, maksudnya bukan Islam lah, dia ada subjek dia orang sendiri lah. Waktu kita belajar PAI, dia orang pergilah moral. Ada certain college, dia orang duduk dalam bilik. Tapi setiap hari Jumaat petang lah dia ada. Macam tu lah kawan saya cerita. So sama je ya. Diorang subjek sama je diorang ambil. Cuma bezanya kita PAI, diorang adalah nama moral. Tak tahu sangat lah. Okay, yang kedua. Koko tu macam unit beruniform dengan kelab persatuan ke? Tak ada dah pakai cadet punya baju. Tak ada, tak uniform. So basically dia tu macam apa Koko tu. Okay, macam untuk KMPH, dia berbeza tau dengan setiap apa orang kata matrikulasi lain. Ni saya cerita matrik saya sendiri. Okay, Koko kita orang ni dia ambil daripada budak kuliah yang sama lah. So macam saya kuliah 10. Kuliah 10 tu ada dalam 4 kelas ke 5 kelas, dah lupa dah. So setiap kali fizik, kimia, bio, mat, kita orang ada dalam kuliah yang sama. Waktu Koko pun, kita orang pergi Koko masa first day tu, semua kuliah muka-muka yang sama. Lepas tu dalam setiap kuliah tu pula kan, akan ada few lecturer Koko. Dalam kat situ pula dia akan dah siap sedia dah tahu permainan apa je yang akan ada. Kita tak boleh pilih randomly. Dia dah macam bagi pilihan kita macam dalam 7 choices, and kita pilih daripada tu out of like macam 20 choices. Tapi dia haskan 7 choices lah. Lepas tu orang boleh pilih lah. And macam matrik saya kena scan sampai cepat dia dapat. Laju lah saya dapat pendidikan luar 3. Okay, dia tak ada dah macam unit uniform ke, macam kelab kaligrafi ke, kelab fotografi ke, tak ada dah. Okay, dia more kepada sukan je. Koko ni fun-fun, korang belajar macam pendidikan luar ni kita orang macam berkemah ada, macam boleh budak kembara, daki bukit boleh, berkayak. Kayak pun matrik saya je sebab matrik kita orang dia ada tasik, matrik lain tak ada. Okay, lepas tu boleh jadi korang main volleyball, baseball, main je lah, kerja korang main je waktu tu. Lepas tu kalau ada event pun macam korang kena buat kertas kerja, macam korang kena conduct satu event. So event apa yang saya conduct, boleh tengok kat sini. Preparation event saya sangat besar sebab dia merangkumi 4 Koko, 8 kelas Koko, 4 kelas budak kembara, 4 kelas budak pendidikan luar. So boleh tengok lah event tu saya ada handle. Okay, so no more like ke school, tak ada dah pakai uniform, just korang kena pakai baju Koko lah. So macam matrikulasi lain yang saya dengar cerita lah, kawan saya masih degree di matrik juga sekarang dia. So matrik diorang ni, diorang bebas nak pilih apa dan campur-campur kelas lain. Dia tak ikut kuliah. Macam saya dia ikut kuliah lah. Mungkin Koko dia buat hari Rabu, waktu yang sama je kan. Macam saya tak. Koko saya tengoklah atas kelas masing-masing punya jadual. So soalan ke-33, English belajar apa je lepas habis MUET? So English waktu SEM 1 macam saya kan, most probably MUET tu waktu awal SEM tau. Macam awal, macam tak,
sebelum SEM 2 masuk ataupun awal SEM 2 macam tu lah. Macam saya dulu dah habis SEM 1 lah, masa tu tengah cuti, lepas tu terpaksa balik awal sebab nak muat. Macam tu lah, balik beberapa hari awal sebab muat punya pasal baru short-short cuti lepas habis exam dah kena muat pula So korang belajar apa je lepas dah habis muat. English ni just mula-mula je korang banyak practice bercakap, listening test, speaking test masa SEM 1 tu kan, kelas. Bila dah habis muat, korang enjoy. Dia ada satu kerja je lah kena buat, macam English community. Dua kerja, English community dengan lagi satu kena buat surat pasal apa entah, tak ingat dah, lupa. English community ni dia macam saya dulu lah, saya tak buat video, tapi kita orang dia macam ada kita laboran, lepas tu kena buat event lah macam kita orang buat pasal childhood memory, lepas tu duit tu kita orang pergi tajir dekat Palestin. Tu lah. Dia tengok lah ada satu orang dia nak buat pasal charity dia macam kumpul baju ke yang baju tu pakai lepas tu jual balik ke, ikut lah. Dia bergantung lah. English community ni macam-macam boleh jadi. Korang nak buat event dekat Tasik, macam main balon yang buih-buih tu, banyak sangat lah. Nanti memang keluar poster-poster dekat group blog nanti. Dan ni tertakluk kepada pelajar PhD sahaja ya. Lepas tu daripada habis tu korang boleh tengok movie. Macam saya siapa tengok video compilation of 3 months tu, saya letak video kat sini. Okay, kat situ nanti korang nampak tau kita tengok movie waktu English. So dah relax dah waktu habis muat tu. Sangat relax. Melainkan macam kalau korang nak repeat balik muat boleh repeat. Nanti dia ada satu minggu tu macam korang ulang lah balik, repeat muat paper 1, paper 2, paper 3, listening, writing apa semua tu kan. Okay, soalan ke-34, markah koko masa PhD boleh bawa ke masa PhD? Okay, ni untuk matrikulasi Pahang sahaja saya bagi advice. Boleh. Macam saya dulu kan, saya sertai sebagai volunteer jaga pilihan raya masa pilihan raya kau. Tapi itulah macam undi-undi untuk JPP degree. JPP kat matrikulasi kan. So saya jadi yang volunteer yang macam kena tanda, lepas tu jaga kotak tu, lepas tu macam kena kira. Allah, paling penat kira sampai petang. So kat situ masa saya PhD, masa PhD saya dah tak ambil lah sebab saya penat. Okay, so dia ada sijil tau. Jadi markah koko yang PDT boleh bawa masa PhD tu wajib ada koko lah. Sebab macam budak matrix Pahang, lecturer ni macam mana, dia akan ada bagi satu kempen borang. Korang kena tulis tak korang sertai apa benda, peringkat apa. Lepas tu jawatan, kalau jawatan pun boleh insert dalam koko juga. Macam korang jawatan blog, JPP yalah JPP ke apa kan, boleh tulis dalam tu. Lepas tu korang kena pergi kat pensyarah tu dapatkan tanda tangan dia. Nak dapatkan tanda tangan pensyarah kan senang. Korang kena tunjuk sijil apa yang korang dapat bukti. Macam saya dulu yang ada dalam masuk chemist workshop, saya masuk. Lepas tu English punya competition scribble saya masuk. So saya ada sijil. Saya kena pergi kat lecturer tu, saya tunjuk sijil saya bukti, baru dia boleh tanda tangan. Lepas tu nanti borang tu diserahkan kepada lecturer koko, baru lecturer koko approve. Lepas tu mostly siapa yang dapat jawatan besar-besar tu 10% dalam tangan dah lah. Lepas tu markah koko ni, kalau korang join macam Chinese New Year, Indian punya night apa something, Merdeka ke apa semua kan, macam event kat Tasik, di Tasik Fest, masuk nasyid, masuk DK Barat, apa semua tu kan. So boleh diterima boleh still lagi chop. Sebab macam korang meramaikan macam tu lah. Boleh dapat chop lagi lah maksudnya. Korang participate. Nak minum air sekejap, penat dah bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Last question. Alhamdulillah, lega dah. 35. Cara nak dapatkan markah koko tinggi. Caranya adalah join apa orang kata, koko banyak lah. Kalau tak nak join koko banyak, pergi grab macam peringkat yang tinggi-tinggi. Macam bukan Maskom, Kakom. Join Kakom. Budak-budak Kakom ni macam budak-budak atlet lah. Dia lawan antara matrix tu, tinggi kat markah. Lepas tu JPP pun siapa nak apply, janganlah buat benda ngarut-ngarut sangat. Nak letak aircon ke, letak benda pelik-pelik. Buatlah macam
nanti kita buat coloran, nanti kita buat ni, kita buat study group, kita akan buat chemist workshop di tiap minggu kita akan adakan ni, kita akan adakan kayak punya, boleh lah buat kan macam tu. Ataupun kita akan sambut merdeka bersama-sama. Okay, boleh lah buat pasal basking ke, macam matric dulu kita buat basking. So semua berkaitan aktiviti tu JPP yang buat. JPP ni busy gila tau. Semua event dia kena ikut. So sampai rasa macam penat, tak payahlah join JPP yang sangatlah busy. Kalau ODL tak tahu lah, takut dia relax gitu kan. Lepas tu basically saya cakap lah, jangan macam terlalu pressure sangat nak kejar makan koko tu. Korang just enjoy je, masuk situ masuk sini, tapi jangan terlalu push macam tu tak, relax je. Okay, tu je lah. Sekian, saya tak tahu berapa puluh minit ni, tapi thank you sangat untuk mendengar sampai ke penghujung. Dan terima kasih kepada sesiapa yang support saya, subscribe saya daripada dulu lagi sampai sekarang dan masih mendengar sampai habis. Dan terima kasih sebab like, comment, share, okay, and subscribe saya. Lepas ni video akan datang, saya akan share pasal call. Kenapa mama call? Sekejap. Okay, saya akan share mengenai soalan yang tak crucial. Macam ni soalan crucial, soalan penting lah. Maksudnya kita mau kepada soalan macam remeh-temeh lah, tentang matrix ni. Macam boleh bawa ni tak? Boleh pakai makeup ke tak? Macam tu. Okay, kita akan go on. And then saya akan share tentang medical. Sebab saya akan buat InsyaAllah dalam perancangan lagi, saya akan invite kawan-kawan saya yang dapat medik. So siapa nak tips-tips medik, saya boleh share. Dan siapa nak tips-tips untuk apply interview yang lain, contoh macam saya pendidikan, Alhamdulillah saya boleh share insyaAllah lah. Cuti saya tak lama lagi dah habis dah. Saya nak masuk dah bulan 10 nanti semula. So InsyaAllah lah saya boleh siapkan. Tengah ni pun dah 14.9 dah. Okay, thank you guys, thank you for subscribe, thank you untuk dengar sampai habis, thank you. Dan good luck belajar dekat sana. Teruskan usaha anda walaupun anda tahu macam matrix stress, tapi ingat 60% dalam tangan anda. Boleh usaha sebaik mungkin. Dan go lah, macam please sangat kuatkan ukhuwah korang antara rakan-rakan classmate. Sebab matrix adalah sangat best. Dia macam love-hate relationship. Walaupun saya macam stresnya nangis tak hari-hari nangis, tapi pergi kelas happy balik. Macam tu lah. Okay, tu je lah. Dan jangan lupa rekod banyak-banyak kenangan walaupun korang nak ODL, rekod di depan skrin ya. Okay, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe.